Yang pertama, syarat untuk sahnya seorang makmum berimamkan dengan imam, mestilah imam itu berada di hadapan dan kemudian makmum berada di belakang. Ay yataqaddamal imam, ya, imam mestilah berada di bahagian hadapan terlebih dahulu, makmum berada di belakang. Kalau sekiranya makmum berada di hadapan, maka solat tidak sah. Yang kedua, di mana seorang makmum itu dia mengetahui akan pergerakan seorang imam. Yeah. Itu syarat, prasyarat. Bila sekiranya para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sahaja dia berada dalam sebuah masjid, masjid besar. Jadi walaupun dia berada pada kedudukan yang berada di hujung ataupun dia berada kadang-kadang sampai 2 tingkat. Betul. Tingkat pertama, tingkat kedua, imam berada pada tingkat bawah, makmum berada pada tingkat atas sebagai contohnya. Pada waktu itu bagaimana pula keadaannya sebab dia tidak melihat imam. Boleh sahaja dia mengetahui, sama ada mengetahui itu dengan cara kita mendengar bacaan imam. Yeah. Imam kata sami Allahu liman hamidah, confirmlah itu merujuk kepada iktidalnya imam ataupun selesai bangkitnya imam daripada rukuk. Kemudian pada saat yang serupa boleh juga dengan menggunakan litar televisyen yang ada ketika itu, dia melihat akan pergerakan imam tersebut. Maka itu tidak menjadi masalah, sembahyang tetap berada dalam keadaan sah dengan syarat makmum mestilah mengetahui intiqalatil imam, akan pertukaran dan pergerakan imam itu sendiri. Sama ada dengan melihat ataupun dengan mendengar. Kemudian yang ketiga, dia mestilah ittihadul makan. Dia mestilah bersatu dari sudut tempat. Kalau sekiranya dia berada di masjid, masjid ini adalah sebuah masjid, di tingkat berapa pun ketika itu tetap sahaja sah walaupun jaraknya jauh bersama dengan imam. Yang penting tadi dia mengetahui akan pergerakan imam tersebut. Katakanlah imam berada di saf, di tingkat yang kedua, makmum berada pada tingkat yang pertama. Tiba-tiba terputus suara imam. Dah tak nampak dah. Betul. TV tak ada, tak dapat melihat. Kemudian pergerakan imam pun tidak tahu. Itu bagaimana nak buat? Maka tak boleh tidak ketika itu mufarakah lah. Daripada imam, berpisah, niat untuk berpisah daripada imam sebab dah tak tahu dah macam mana pergerakan imam ketika itu. Sebab syaratnya tadi, dia kena mengetahui akan pergerakan imam tersebut. Dan juga bersatu tempat tersebutlah. Tempat sebesar mana pun ketika itu. Contohnya katakan di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Masjid yang besar. Jadi, dia tengok imam ketika itu rukuk, dia kata aku tak sempat ni nak dapatkan rakaat juga. Dia pun rukuk dekat pintu bahagian belakang sekali ketika itu, dia tidak bersama dengan jemaah tersebut. Sembahyang makmum tersebut sah ataupun tidak? Sembahyang makmum tadi tetap sah dan dia dikira sebagai mendapat rakaat bersama dengan imam. Tetapi dari sudut pahalanya tidak sama dengan pahala mereka yang berada pada saf yang sempurna ketika itu seperti mana solat jemaah yang dilaksanakan. Jadi